Maka yang pertama, ingat mati. Yang kedua, untuk ingat mati itu, benting kepada bentingnya adalah mati itu ialah yang mendadak kedatangannya. Mati ni, dia tak ada surat sampai dulu. Tiba-tiba sampai surat postman. Buka-buka, anda ada 5 hari lagi. Siapa hantar surat? Malaikat Israel. Tak boleh teruskan puasa, kita pun berbuka. Tak sampai hujung ibadah tu. Dan apakah ibadah yang paling penting? Ialah ibadah dalam seluruh kehidupan. Takut tuan-tuan yang dirahmati Allah. Waktu hidup di dunia, semayang jaga, puasa jaga, ada baca Quran, ada zikir, semua amal-amal soleh buat. Tiba-tiba dah umur 70, 80, anak-anak buat satu benda yang tak disukai, kecil hati, ambil racun, bunuh diri. Wa na'udzubillah. Ada berlaku. Kan? Perjalanan hidup tu cantik dah. Hujung tu ada masalah sikit. Jadi kata kitab, risiko yang pertama tak sampai ke hujung. Sebab tu kena selalu minta para ulama dalam doa-doa mereka, kan, ya Allah, biarlah hidayah ni sampai ke hujung. Dia minta sampai hujung tu. Sekarang ni beriman, tahun depan beriman, lepas tu dekat-dekat nak mati nanti tu. Dan wajib juga penyerahan kepada Allah kerana ada bahayanya kerosakan. Yang kedua, yang pertama tak sampai hujung, yang kedua sampai hujung. Sempurna dah ibadat tu. Tapi ibadat tu rosak. Kan? Macam ibu-ibu buat serawa durian lah. Boleh jadi serawa tu tak siap. Tengah-tengah buat tak jadi. Tu satu. Ataupun siap tapi rosak pula. Mungkin ada sebab-sebab tertentu tak jadi. Tak boleh makan serawa tu. Kalau saya dan keluarga saya tak panggil serawa, dia panggil pengat. Pengat durian. Orang Muar panggil serawa. Kan? Maka dua-dua bahaya itu, amal tak sampai ke hujung ataupun amal tu sampai ke hujung tapi rosak. Maka apabila terhasil kemahuan itu atas syarat-syarat ini, nescaya jadilah ketika itu niat yang terpuji yang mengeluarkan daripada pengertian angan-angan dan kebinasaannya. Sebelum ni kita dah bincang angan-angan dan kebinasaan tu apa dia? Apabila dia menginginkan sesuatu, dia tak kait dengan Allah. Dia tak kait langsung dengan Allah. Kan kita dah bawa kisah macam mana dalam surah Al-Kahfi ayat 23, ayat 24 tu. Bila mana orang-orang kafir Quraisy datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, ceritakan tentang Ashabul Kahfi. Nabi kata, okey, esok aku bagi tahu. Ini disebut dalam tafsir Azhar, karangan Buya Hamka. Bila mana Nabi cakap macam tu, Nabi mengharapkan malaikat Jibril datang nak bagi tahu Nabi apakah jawapan kepada soalan tu. Tiba-tiba tak datang. Berapa hari tak datang? 15 hari. Orang kafir Quraisy tu duk tanya, Muhammad, kata nak bagi jawapan. Siapa yang tidur dalam gua 300 tahun tu? Rasulullah nak tahu, Rasulullah pun tak tahu. Bila mana turun surah Al-Kahfi tu baru Rasulullah tahu, ada 7 orang pemuda, ada yang kata 8 orang berserta dengan seekor anjing. Anjing tu pula dalam riwayat lain cerita kitmir macam-macam. Nabi tak boleh nak jawab kecuali melainkan dengan maklumat yang diberikan oleh Jibril alaihissalam. Maka pengajaran itu dalam tafsir sebut Nabi terlupa. Bukan Nabi sengaja lupa. Sebagai pengajaran pada kita. Sebut apa? Sebut insya-Allah. Maka hendaklah kamu fahami, perhatikan baik-baik, dan inilah yang penting untuk difahami. Maksudnya apa? Maksudnya niat yang betul itu, dia akan membezakan dengan angan-angan biasa. Bila mana kita tahu bahawa kita sandarkan amal itu kepada Allah, kita minta kepada Allah supaya amal itu sampai ke hujung, dan kita minta bila sampai ke hujung, amal itu tidak rosak.
Bukan senang ibu ayah dirahmati Allah. Bukan urusan agama je, urusan kerja pun macam tu. Urusan hidup pun macam tu. Apa juga kita buat, boleh jadi tak sampai selesai. Kan? Kita buat rumah, buat rumah, tak siap ke rumah, kita meninggal. Tak sempat. Ataupun dah siap rumah, dah cantik dah, tiba-tiba kena pula banjir ke apa ke, rosak. Dunia pun macam tu. Urusan dunia pun macam tu. Begitu juga urusan amal ibadat. Ketahuilah bahawa benteng pertahanan pendek angan-angan itu ialah mengingati mati. Jadi seorang itu, dia tidak terlalu berfoya-foya jika dia ingat mati. Dan benteng bagi benteng pertahanan ialah mengingati serangan kejutan mati yang mendadak kedatangannya. Ingat mati itu satu hal. Ingat bahawa mati itu boleh datang tiba-tiba. Kan ada satu kumpulan nasyid ke kumpulan apa daripada Indonesia. Saya suka nasyid dia tu. Nasyid ke lagu ketuhanan ke wallahu alam lah. Kan? Macam mana lagu dia? Macam mana nasyid dia? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Dia punya lirik dia biasa je. Tapi maksud dia jelas. Dia kata apa? Orang kaya pun mati, orang miskin pun mati. Raja yang duduk dalam istana yang besar pun mati. Rakyat biasa yang duduk rumah nak roboh pun, yang duduk bawah jambatan pun akan mati. Maka yang pertama, ingat mati. Yang kedua, untuk ingat mati itu, benteng kepada bentengnya adalah mati itu ialah yang mendadak kedatangannya. Mati ni, dia tak ada surat sampai dulu. Tiba-tiba sampai surat postman. Buka-buka, anda ada 5 hari lagi. Siapa hantar surat? Malaikat Israel. Penuh masjid je. Kan? Jumpa kat masjid. Ji, berapa hari? 3 hari. Pandang sebelah sana. Ji, berapa? Ada 5 hari lagi aku. Kalau tahu, senang. Kalau tahu, senang. Masalahnya, tak tahu. Maka hendaklah kamu ingat semua ini dan amalkan. Sebagai seorang yang mendapat taufik kerana keperluan kepadanya adalah amat sangat. Dan tinggalkan mensia-siakan waktu dengan berbual kosong dan berbantahan sesama orang lain. Dan Allah jua pemberi taufik dengan limpah kurnianya. Muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Abu Hurairah. Sabda Nabi, qala Rasul, kata Abu Hurairah, sabda Nabi SAW, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru. Sabda Nabi, la tahasadu, jangan kamu berhasad dengki. Wala tanajashu, jangan kamu saling mengumpat. Wala tabaghadu, jangan kamu saling benci membenci. Wala tadabaru, jangan kamu saling membelakangkan orang. Tak kawan dengan orang ni, tak kawan dengan orang ni, benci orang ni. Hari ini ahli politik bercakaran sesama ahli politik. Agamawan pun ada yang bercakaran sesama agamawan. Nabi sebut lama dah. La tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu. Jangan saling benci membenci, jangan saling salah menyalahkan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'. Jangan kamu saling menyalahkan, jangan kamu saling menghina. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Nabi. Ketahuilah semua orang-orang yang beriman itu ikhwan, bersaudara. Al-Muslim, akhul Muslim. Orang Muslim, orang Islam itu saudara orang Islam yang lain. Muslimin, muslimat dirahmati Allah. Hari ini, percakaran sesama insan itu diterukkan lagi. Dibesarkan lagi dengan wujudnya
media sosial alam maya ni. Kadang-kadang kita lihat manusia tu sampai hilang sifat insani dia dah. Bukan orang-orang biasa, agamawan. Pantang salah je, hentam-menghentam, caci-mencaci. Apa jadi kepada orang awam? Orang awam pening. Patutnya menjadi rujukan, menjadi contoh tauladan. Nak tengok orang-orang yang dalam politik saling bercakaran, agamawan saling bermusuhan. Siapa lagi yang nak dijadikan contoh? Walaupun hakikatnya ada dalam hadis, ini semua adalah tanda-tanda akhir zaman. Tapi hadis itu bukan untuk kita ikut serta. Nabi kata nanti dekat-dekat nak kiamat, zina di mana-mana. Bukan Nabi suruh kita berzina. Nabi nak bagi tahu jangan berzina. Walaupun nanti zaman akhir zaman, ramai orang buat benda tu. Ada hadis lain Nabi sebut macam mana seorang lelaki tu, dia lalu dekat kawasan kubur, dia kata apa? Dia kata, oh alangkah baiknya kalau aku dah mati. Maksudnya apa? Dia dah tak nak hidup. Hari ni kita tengok banyak kes bunuh diri. Kan? Pernah dulu saya bentangkan tentang statistik bunuh diri ni. Nombor 1 dalam dunia, China, Jepun, Amerika. Ni semua negara-negara yang kes bunuh diri dia, suicide dia sangat tinggi. Dan Malaysia sedang mengejar kedudukan tu. Malaysia biasalah tak nak kalah. Kan? Nak kejar kedudukan negara yang paling banyak bunuh diri itu, wa na'udzubillah. Sambung hadis itu, kata Nabi, wala yahqiruh wala yakhdhuluh. Nabi kata la yazlimuhu wala yahqiruhu wala yakhdhuluhu. Nabi kata jangan zalim pada orang, jangan hina orang, jangan pelekeh orang. Sebab itulah ibu ayah muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam hadis lain Nabi kata ada 4 golongan yang mana dijauhkan dari neraka dan neraka dijauhkan daripada mereka. 4 golongan. Hayyinin, layyinin, qaribin, sahlin. Hayyin, dia lemah lembut. Layyin, lembut tingkah laku. Qarib, mudah didekati. Sahlin, mudah untuk dirapati. Dia bukan seorang yang cengeng, yang kan, dia seorang yang friendly, hatinya lembut. Itu orang yang Nabi sebut dalam hadis. Lawan kepada inilah, yahqiruh wala yakhdhuluh wala yazlimuh. Muslimin muslimat ibu ayah yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi sambung dalam hadis itu, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Lepas Nabi bagi tahu jangan zalim dengan orang, jangan hasad dengki, jangan menfitnah, jangan kamu benci membenci, jangan kamu berkelahi, Nabi letak tangan Nabi dekat dada Nabi. Nabi kata apa? At-taqwa hahuna. Sini Nabi letak tangan Nabi SAW di dada Nabi. 3 marrat. Abu Hurairah yang riwayatkan hadis ni, dia kata Nabi letak tangan Nabi SAW di dada Nabi 3 marrat, 3 kali. At-taqwa hahuna. Taqwa Nabi kata di sini. Taqwa ibu ayah dirahmati Allah bukan di baju. Taqwa bukan di muka, bukan di tangan, bukan di kaki, bukan. Taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Taqwa itu apa? Daripada perkataan waqa, daripada perkataan dia prevent, dia jaga, dia sangat berhati-hati. Dalam kitab Minhaj disebutkan orang bertakwa itu umpama dia berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri. Cuba kita jalan dekat jalan depan rumah kita, penuh dengan duri. Apa kita akan buat? Kita akan jalan jengkit-jengkit. Kita akan berhati-hati sangat, tak nak terpijak duri. Orang bertakwa tu begitulah, kata Imam Ghazali. Seluruh hidupnya dia hati-hati. Yang ini boleh tak? Yang tu boleh tak? Takwa ini buayah dirahmati Allah sampai menjadi rukun kepada khutbah Jumaat. Kan rukun khutbah Jumaat ada 5. Seorang khatib naik baca khutbah Jumaat,
dia tak buat salah satu dari 5 tu, batal. Bukan batal khutbah, batal seluruh solat Jumaat tu. Yang pertama apa? Yang pertama puji Allah. Waktu naik-naik tu dia kena sebut Alhamdulillah. Itu rukun khutbah tu. Yang kedua, selawat pada Nabi. Dia kena sebut wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dia kena selawat pada Nabi. Itu rukun khutbah Jumaat yang kedua. Rukun khutbah Jumaat yang ketiga ialah ingatan untuk takwa. Dia kena sebut tu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalaulah khatib tu terlupa sebut benda tu, dia tak sebut ittaqullah tu, batal sembahyang Jumaat. Itu rukun khutbah. Yang keempat, dia kena baca sepotong ayat Quran. Paling-paling tidak, ada sikit ayat Quran dia kena baca. Yang kelima, dia kena doakan orang-orang Islam. Sebab tu dah habis khutbah, dia khatib akan baca Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tu rukun tu. Allah, ampunkanlah, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah seluruh orang Islam, muslimin dan muslimat. Tu rukun khutbah. Dan dalam 5 rukun tu, yang ketiga tadi ialah takwa. Punyalah besarnya takwa itu dalam kehidupan orang beriman. Kita masuk muka surat 218. Adapun hasad dengki ialah menghendaki hilangnya nikmat Allah daripada saudaramu yang muslim daripada apa yang ada baginya kebaikan. Ni kita dah bincang dulu. Hasad tu apa? Hasad tu bila mana dia nak orang lain tu dapat nikmat, orang tu hilang nikmat. Dalam kitab Penawar Bagi Hati diterangkan lebih dalam lagi. Bagaimana orang tu dia nampak orang lain dapat nikmat, dia minta supaya nikmat orang tu hilang. Itu hasad. Maka sekiranya kamu tidak menghendaki menghilangkan nikmat, tetapi hanya inginkan dirimu mendapat nikmat itu, ia dinamakan iri hati. Kata kitab, hasad tu kita nak nikmat orang hilang. Tengok orang tu berniaga maju, kita minta-mintalah lingkup dia berniaga. Tu hasad. Kalau dia tak minta macam tu, tapi dia minta, aku pun nak jadi macam dia lah, aku pun nak kaya raya macam dia lah. Itu iri hati, kata kitab. Atas pengertian inilah yang ditanggungkan maksudnya pada sabda Nabi, la hasada illa fi ithnatain, hingga akhir hadis. Hadis tu panjang. Kita dah baca minggu lepas. Tiada hasad kecuali kepada 2 perkara. Yakni tiada hasad melainkan pada 2 yang tersebut itu. Apa dia? Yang pertama, jika dia lihat orang itu pemurah, dia nak jadi pemurah macam orang tu. Itu yang pertama. Tak ada masalah. Itu hasad yang boleh. Dia tengok orang tu, ya Allah pemurahnya dia, aku pun nak jadi pemurah macam dia. Itu boleh. Yang kedua, orang itu dia mengamalkan ilmu. Orang tu banyaknya dia baca Quran, aku pun nak macam tu lah. Itu boleh. Hasad pada pemurah, hasad pada amal soleh. Itu boleh. Yakni tiada hasad melainkan pada 2 yang tersebut itu. Yang tadilah, yang 2 yang disebutkan. Maka Nabi mengungkapkan dengan perkataan hasad dalam hadis baginda ialah untuk memperluaskan pengertian pada perkataan itu kerana berhampiran erti keduanya. Nabi sebut itu supaya dapat diterangkan akan maksudnya. Sekiranya tiada bagi saudaramu yang muslim itu kebaikan pada nikmat yang dimilikinya, lalu kamu menghendaki menghilangkan nikmat itu daripadanya, maka yang demikian itu dinamakan ghairah ataupun cemburu benci. Katalah orang tu, dia seorang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Maka kita tak nak macam tu. Cuma kita minta supaya nikmat dia tu hilang. Walaupun perkara itu perkara yang tak baik. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan kathira. Jazakallahu khairal jaza. Minumlah Tanwir Koko, terbaik.